langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19. Saya nak terus kepada hujah saya, apa yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Pagoh. Pada hari ini saya nak ucapkan syabas dan tahniah. Di antara perkara dalam 45 bilion, kalau kita tengok dalam bil ini yang telah diberi keutamaan kepada program subsidi upah, insentif pengekalan pekerjaan, pengambilan pekerjaan dan bantuan latihan, pinjaman mikro untuk tekun nasional, Bank Simpanan Nasional, allowance COVID-19 bagi Barisan Hadapan 600 juta dan seterusnya bagi tambahan bantuan bersara hidup iaitu 300 juta, 160 juta untuk bas sekolah, untuk bandu teksi, bandu pelancong, pengayuh becak. Kalau kita tengok dalam ni ada 31, sokongan penjagaan kanak-kanak PK bawah B40, geran bagi pusat jagaan kanak-kanak dan tabika. Ini semua ni 45 bilion yang telah dinyatakan ni, saya tengok tidak ada sama sekali untuk orang kaya. Ini semua adalah untuk orang miskin. Apatah lagi bila baru-baru ni dalam pembahasan Bagan telah menyatakan, ni handsetnya yang telah menyatakan tertera di sini bahawa Guan Eng iaitu Tuan Luang Lim Guan Eng Bagan nyatakan bahawa mereka akan menolak rang undang-undang ini sekiranya tidak diberikan pinjaman sebanyak 90 bilion ringgit. Mereka minta kerajaan ambil 90 bilion ringgit. Walhal pada hari ini kerajaan telah memikirkan bagaimana untuk membantu rakyat dalam fasa pertama ini, sekadar 45 bilion sudah mencukupi. Dan kalau kita tengok baru-baru ini juga, bila mana mereka menolak rang undang-undang kewangan yang terbaru ini, iaitu di mana 106 wakil rakyat belah sana telah menolak, dan apabila Langkawi Bangun telah menyatakan akan tidak akan setuju kerana rang undang-undang pengutukan semula peruntukan bekalan 2020 ini telah ditolak. Ini lagi sekali menunjukkan bahawa mereka tidak sama sekali apa yang dicakap dulu tak dibuat, dan sekarang ni dah berlainan. Kalau Datuk Edi Pertua tengok apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan terdahulu, iaitu Yang Berhormat Bagan, rakyat perlu berkorban, tiada istilah wang percuma. Ini telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Bagan waktu itu Menteri Keuangan pada tarikh 9 September 2018. Dan pada masa yang sama, bila mana beliau sudah tidak menjadi kerajaan, menjadi pembangkang, iaitu pada tahun 20 bulan Ogos baru-baru ini, Lim Guan Eng iaitu bekas Menteri Keuangan iaitu Bagan, Yang Berhormat Bagan telah menyatakan kerajaan jangan kedekut. Makna kata ini dua perkara yang berbeza yang mana telah beliau menyatakan. Dan kalau kita tengok dalam ini memang confirm dengan izin double standard. Jadi saya nak menyatakan di sini sekali lagi dalam Dewan Yang Mulia ini, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Pagoh dan juga menterinya, seorang bekas pengarah urusan kumpulan CIMB, yang kita tengok sentiasa keluar masuk media antarabangsa sebelum menjadi Menteri Keuangan, yang ada nama yang begitu baik, anak Melayu yang terbilang, yang telah melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai seorang pengarah urusan kumpulan. Kalau kita banding dengan Menteri Keuangan yang dulu, keluar masuk kes banglo dan sebagainya, masuk penjara, keluar masuk. Jadi inilah perbezaan. Jadi saya nak menyatakan di sini, masa yang diberikan terlalu singkat kepada saya ingin menyatakan kepada rakyat semua kena fikirkan apa yang dibentangkan oleh kerajaan pada hari ini. Dalam rang undang-undang yang kali ini 45 bilion hanyalah untuk membantu rakyat. Jadi dalam Dewan Yang Mulia ini, Baling menyatakan kami menyokong penuh rang undang-undang bil ini untuk sokongan 45 bilion. Sekiranya pembangkang tolak, saya merayu kepada seluruh rakyat, khususnya pengundi-pengundi di Slim pada hari ini, tolak pembangkang, tolak Pakatan Harapan, dan PRU yang akan datang pun tolak mereka. Sebab ini satu perkara yang baik, yang mana kita sendiri ingat ini satu perkara yang tidak pernah kita ada pengalaman. Tak cukup korum ke? Kita tidak ada pengalaman yang mana rang undang-undang ini pada hari ini kalau kita tengok
Takut belah bagi ke? COVID ini kita tak pernah ada satu pengalaman pun dalam hidup kita ini. Semua orang terkejut. Malah satu dunia sedang gubal kaedah keuangan mereka untuk membantu rakyat. Jadi kalau kita tengok apa yang sedang berlaku dalam negara kita, inilah satu perkara yang bertepatan yang telah diambil oleh Menteri Keuangan dan telah berbincang dengan Kabinet untuk memutuskan kita nak pinjam 45 bilion. Bukan bon samurai, bukan bon mana-mana. Pinjaman dalam negara kepada agensi-agensi yang ada. Jadi saya dan pinjaman pula dengan wang ringgit Malaysia. Bukannya wang yen atau wang lain-lain. Jadi ini satu kaedah yang saya fikir terbaik dan saya nak bagi tahu lagi sekali. Kalaulah Pakatan Harapan seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat Bagan baru-baru ni, mereka ditanya, saya ada dalam dewan ini sepenuh masa. Beliau tanya, bila mau undi? Dia kata hari Senin. Maknanya kita akan tolak kalau tak bagi 90 bilion. Saya rasa Yang Berhormat Menteri Keuangan, kalau dah fikir 45 bilion ini cukup, sudah jangan dengar cakap mereka. Kalau mereka tolak bil ini, kalau mereka tolak rang undang-undang untuk membantu, membela rakyat Malaysia dalam khususnya khas berkaitan dengan COVID-19, saya menyeru seluruh rakyat pengundi di luar sana, tolak Pakatan Harapan dalam masa pilihan raya yang kecil, malah pilihan raya yang akan datang. Tolak mereka. Mereka tidak patut berada dalam Dewan yang mulia ini apabila kita sedang berperang dengan isu COVID-19 yang tidak ada sempadan politik dan nyawa. Ini adalah nyawa rakyat. Jadi Yang Berhormat Datuk Speaker, saya tak mau cakap pasal udang galah, saya tak mau cakap pasal orang tu orang ni, saya khususkan Dah makan udang galah, tak mengaku ke? Nyawa, inilah nyawa rakyat. Ini adalah Masa dah habis. cikgu sekolah tabika dan mereka-mereka di bawah gulungan. Baling surat COVID lah, baling surat COVID, baling, jaga baling. Saya kalau berani tolak bil ini. Kalau berani tolak. Kalau tolak, saya minta rakyat semua. Kamu yang tolak takut belah bagi. Jangan nak cabar lah, baling. Baling menyokong. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan main-main pembangkang.